Sebab kita tahu solat adalah soalan yang pertama akan ditanya setelah mati. Ini hadis Nabi SAW. Awwalu ma yuhasabu, amalan yang pertama akan dihisap oleh Allah adalah solat. Apabila solat diterima, maka amalan lain tak cek lagi dah. Puasa terima, sedekah terima, zakat terima. Tetapi apabila solat tidak diterima Allah, maka amalan lain walaupun bagus macam mana pun akan ditolak. Sebab apa? Hadis Nabi SAW, farqu bainal kufri wal iman as-salah. Yang membezakan di antara iman ataupun kufur adalah solat. Sebab itu kena jaga betul solat. Hadis Nabi yang lain, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Yang bermaksud solat itu adalah tiang agama dan tiang kehidupan. Barang siapa yang mendirikan dengan sempurna solatnya, ia sedang mendirikan hidup dia dan juga agamanya. Barang siapa yang meninggalkan solat ataupun merosakkan solatnya, maka ia sedang merosakkan hidupnya dan juga agamanya. Subhanallah. Berat ke ringan tugas seorang suami ni? Sangat berat. Nak cek solat anak seorang-seorang, nak cek solat isteri, tengok macam mana. Tapi orang perempuan di sini, janganlah pula kita letak beban ni atas suami saja. Isteri yang salehah, dia akan mempunyai ciri tolong menolong dalam perkara kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, at-ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam ketakwaan, dalam kebaikan. Sebab itu silap kalau orang perempuan cakap, ustazah, saya ni bukan tak nak jadi baik, tapi suami saya pun tak berubah lagi. Ustazah, kalau suami saya berubah, saya akan berubah juga. Jangan sekali-kali meletakkan nak berubah pada manusia yang lain. Kalau kita nak berubah, baca surah Al-Mulk dulu, bacalah dulu. Jangan pula kita kait dengan suami. Bang, selagi awak tak baca Al-Mulk, saya pun tak nak baca. Awak kan ketua keluarga. Kenapa nak ikat dengan orang lain? Kita mula dulu. Barakah kita duduk baca Al-Mulk setiap malam tak pernah tinggal. Akhirnya suami pun sama ikut. Saya pernah ada seorang muslimat ni, seorang wanita ni, orang tua dah, dia kata, ustazah, saya dulu kan memang saya asyik marah suami saya tak pergi solat jemaah. Saya merungut suami saya tak baca Al-Mulk. Saya merungut suami saya tak nak baca Al-Quran. Sebab suami saya memang tak berapa pandai baca Al-Quran. Lepas tu bila dia tanya saya, dia jumpa saya kata, makcik macam ni, makcik jangan nasihat apa-apa lagi suami. Kenapa pula ustazah? Kan kita kena nasihat. Sebab makcik dah nasihat dia 30 tahun kan. Jadi sekarang makcik ubah cara nasihat dengan tak beri nasihat. Dia kata, okeylah ustazah, saya cuba. Lepas tu dalam 2 minggu, 3 minggu macam tu lah kan, dia jumpa saya balik. Dia kata, ustazah berkesan lah bila tak beri nasihat. Rupanya diam juga adalah satu nasihat. Dia kata, ustazah, saya dah tak panggil dia, ajak dia baca Quran. Saya baca Al-Mulk seorang-seorang, dia tak nak baca, sudahlah. Sebab ustazah kata, dah jangan panggil, buat nasihat lagi. Lepas tu saya buat tak tahulah, saya buat amalan saya je lah. Sampai satu ketika dia kata, suami saya datang tanya, kenapa awak dah tak ajak saya baca Quran? Kenapa awak dah tak suruh-suruh saya solat duha? Kenapa awak dah tak suruh-suruh saya zikir? Kemudian dia kata, masa tu saya jawab macam ni dekat suami saya, kalau awak mati dulu, saya akan bacakan Al-Quran untuk awak. Awak jangan risau. Kalau awak mati dulu, saya akan baca Yasin hari-hari insya-Allah. Tapi kalau saya yang mati dulu, saya tak yakin awak akan baca Quran pada diri saya. Jadi sekarang saya fikir diri saya saja. Saya nak baca Quran banyak-banyak, saya nak zikir banyak-banyak. Sebab apa? Saya bimbang kalau saya mati, awak tak nak bacakan Al-Quran untuk saya ketika setelah saya mati. Sebab ketika saya hidup pun awak tak rajin nak baca Quran. Rupanya kata-kata dia tu membuatkan suami dia tersentak. Dia kata, lepas daripada tu ustazah, suami saya berubah. Saya pun tak terfikir macam mana saya boleh cakap macam tu. Masya Allah. Tapi dia cakap benda tu daripada hati yang dia mula rasa. Dia kata, bang, kalau awak meninggal dunia dahulu, awak jangan risau, saya akan bacakan Yasin setiap hari untuk awak. Sebab ini rutin saya hari-hari memang baca Yasin pun untuk mak ayah. Nanti awak meninggal, saya selitlah nama awak sekali. Dan saya akan baca Al-Mulk berterusan dan sebagainya. Jadi rupanya suami isteri ni yang bina rumah tangga kerana Allah,
kerana tujuan untuk dapat syurga Allah, dia akan saling tolong menolong walaupun setelah kematian. Ada isteri ni, dia macam mana? Dia mesti bagi zakat walaupun suami dah meninggal dunia. Bila saya tanya kenapa masih bagi zakat bagi pihak suami, kan suami dah meninggal dunia. Masa hidup dulu suami bagi zakat ke tidak? Suami saya bagi, Ustazah. Memang tak pernah miss suami saya berniaga. Kadang dia bagi lebih, dia bagi banyak. Tetapi saya bimbang, kot-kot ada zakat dia yang belum habis lagi. Jadi isteri yang solehah ni, Masya Allah, masih lagi menghantarkan pahala demi pahala kepada suami walaupun telah meninggal dunia. Sama juga, kalau suami isteri ni hidupnya membina rumah tangga kerana Allah, kerana Rasulullah, dia saling tolong menolong walaupun telah meninggal dunia. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi di antara tanggungjawab suami tadi kita pergi, yang kedua iaitu bab solat. Cuba perhatikan bab solat. Yang ketiga bab apa? Rukun Islam? Puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat bab zakat. Saya nak sentuh sikitlah bab zakat ni, Masya Allah. Saya nak cerita lah. Kan Ustazah nak tunggu cerita juga, jangan tak ada cerita kan. Ada seorang lelaki ni, dia seorang businessman yang berjaya, kaya raya. Tapi dia kurniakan seorang anak je, anak tunggal. Jadi seorang anak ni dia memang jaga betul-betul lah. Hantar sekolah agama, hantar pendidikan yang terbaik, sekolah international tapi sekolah agama yang bagus. Tapi bila remaja Allah uji, anak tunggal dia ni bergaul bebas. Lelaki perempuan bergaul bebas. Pergi ke kelab malam sampai ketika minum arak. Masih remaja lagi minum arak dah. Tak solat, tak apa, semua dah tinggal. Dia nasihat dah, dia marah dah, air tawar dah, dia tak tahu nak buat apa dah. Dan dia rasa pelik kenapa anak dia boleh berubah begini. Yang ditatang, yang disayang, yang diasuh, yang dididik dengan baik. Kemudian pada satu malam, anak dia balik, rumah pun dah tutup dah ni, dah gelap ni. Anak dia balik, lepas tu bila buka pintu, kemudian dia duduk atas sofa. Anak dia pun terkejut sebab ayah dia tak tidur tunggu dia balik 2 pagi macam tu. Lepas tu bila ayah dia tanya, kamu dah solat belum? Ayah dia tanya. Anak pun jawab, saya belum solat lagi. Keluar bau air arak tu, keluar bau arak yang sangat kuat. Dan dia kata malam itu, dia cerita melalui seorang ustaz. Ustaz tu cerita, saya cerita balik lah. Pada malam itu, dia tak marah anak dia sebagaimana sebelum ni. Dia cuma cakap, okey, kamu pergilah mandi, kamu bersihkan diri kamu yang bau arak, kemudian kamu solat, kemudian kamu tidurlah. Lepas tu dia pun masuk dalam bilik dia, dalam surau dalam rumah dia besar, orang kaya jutawan. Dia masuk ada surau, lepas tu dia duduk, dia tutup pintu dan dia menangis teresak-esak. Pada malam itu dia minta dengan Allah bagi petunjuk. Ya Allah, berilah petunjuk apa salah aku terhadap anakku ya Allah. Masa tu bukan dia minta apa salah mak dia ke, apa salah anakku ke, dia tak nak hitung salah orang lain. Malam itu dia mohon doa dengan Allah, ya Allah, apa salahku ya Allah, kenapa anakku jadi begini, apa salahku. Saya nak cerita benda ni bukan apa ya, ramai ibu bapa mengadu, Ustazah nak buat macam mana anak saya degil lah. Ustazah nak buat macam mana anak saya ni malas belajar lah, anak saya ni suka tinggi suara lah, anak saya ni malas lah. Sebenarnya kita sedang mengadukan bukan perihal anak, kita sedang mengadukan perihal diri kita. Sebab apa? Apa yang berlaku terhadap anak itu sebenarnya adalah cerminan diri kita. Itu adalah acuan daripada kita. Allah sedang menguji supaya kita sedar diri kita. Sebab itu ada seorang, belum habis lagi cerita tu tadi, tapi nak cerita lain pula, celah-celah ni. Bila saya tengok ada suami isteri di Indonesia, 10 orang anak dia semua hafiz-hafizah, tapi semua berjaya. Hafiz-hafizah tu bukan semestinya masuk sekolah tahfiz ya, hafaz Al-Quran di rumah. Ibu ayah pun hafiz-hafizah. Ada anak dia doktor, anak dia engineer, ada cikgu, tapi semua hafal Al-Quran. Tapi apa amalan ibu bapa ni? Dia kata antara yang dia kongsi, kalau berlaku apa-apa pada anak, masalah anak, tiba-tiba anak degil ke, anak buat masalah ke, mereka suami isteri akan segera solat taubat, mohon ampun dengan Allah, sebab mereka percaya apa yang berlaku pada anak kerana dosa mereka ibu dan ayah. Mereka segera mencari apa dosa, apa maksiat yang mereka buat. Sebab apa? Allah nak tegur kita mesti melalui perantaraan. Jadi bila berlaku pada anak, anak kita mudah terusik.
kita mudah kecil hati, kita mudah rasa sedih. Jadi kita lalu muhasabah, apa dosa kita yang menyebabkan Allah menguji anak kita. Allahu Akbar.